أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Kami tetap menguji sekalian kamu. Diuji dengan apa jua pun. Ada kalanya kami menguji kamu dengan ketakutan. Ada kalanya kami uji kamu dengan kelaparan. Ada kalanya kami menguji kamu dengan kekurangan. Kekurangan harta kamu, kekurangan diri kamu yang sehat jadinya sakit, kekurangan tanaman kamu, yakni sehingga kering kontan tak berjadi. Dan sampaikanlah berita gembira untuk hamba-hambaku yang diuji. Bagi mereka yang bersabar, berita gembira yakni syurga. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Marilah sama-sama kita merapatkan pujian, kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Lagi tinggi kita bersyukur pada Allah, khususnya daripada pandemik jadi endemik. Subhanallah. Maka lagi tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur orang-orang mukmin ketika diuji oleh Allah. Tidak ada lafaz yang lain kecuali alhamdulillah. Maka perbanyakkan bertahmid pada Allah ketika kita sedang diuji oleh Allah. Sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah sebanyak-banyak alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala permasalahan kita, permasalahan umat, permasalahan apa sahaja masalah. Dan para ulama merangkumkan dengan wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Dan aku minta ampun dengan engkau ya Allah. Allah yang maha agung, dan aku kembali, aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, apa khabar? Lama kita tak berjumpa ya. Kita dipisahkan oleh pandemik. Kita dipisahkan oleh Covid. Macam-macam kita dipisahkan. Pelbagai-bagai episod bersiri-siri. Akhirnya suatu hari nanti kita akan dipisahkan dengan kematian. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan masih ingat, ada satu jemaah kita di sini, namanya arwah Cikgu Makna. Kenal tak? Dia meninggal kan? Allahu Akbar. Dia di antara orang awalin surau ni. Subhanallah, subhanallah. Allah Ta'ala jemput dia.
Allah sayang kepadanya. Alhamdulillah. Itulah tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah SAW beritahu kepada para sahabat, umat di akhir zaman tak ramai yang syahid berbanding kamu ni ramai syahid. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, macam mana kalau dia orang tak menikmati syahid? Maka Rasulullah SAW beritahu, ada juga pintu syahid. Kematian kerana penyakit ini adalah sebahagian syahid. Kematian wabak itu juga adalah sebahagian syahid. Namanya syahid akhirat. Inilah syahidnya. Begitulah mulia sesiapa yang meninggal dunia ketika di waktu pandemik ini. Subhanallah, bagi orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah. Alhamdulillah, pada malam ini saya suka bawa satu tajuk, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan fitnah di akhir zaman ni. Yang patut kita ketahui, fitnah di akhir zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dahsyatnya fitnah di akhir zaman ni, sehingga kita tidak boleh nak beza lagi di antara yang hak dengan yang batil. Allahu Akbar. Dan kita tak boleh nak beza dah siapa yang benar, siapa yang salah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali fitanan qaqta'il laylil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rawahul Muslim. Berkata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, badiru bil a'mali, segera kamu hendaklah bersegera beramal. Apa yang boleh beramal lah. Ada majlis ilmu, pergilah majlis ilmu lebih-lebih lagi. Sebab majlis ilmu ni dapat menolak dan menghapuskan 70 kebatilan di tempat itu. Kamu akan berjumpa begini, kata Nabi SAW, dahsyatnya, kaqita'il lail muslim, seperti malam yang gelap gelita terputus-putus. Ya Allah, macam kita dalam gelap, tangan pun tak nampak lah. Dahlah gelap, terputus, tak boleh berhubung dah kita. Bukan boleh bagi nak ingat-ingat, tak boleh lah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa-biasa lah kamu akan dapati lelaki yusbihur rajulu, pagi-pagi dia ni mu'minan, dia orang mukmin, dia solat subuh, dia mengajar Quran. Ciri-ciri dia orang-orang mukmin. Sesampai di waktu petang dan malam, wa yumsi kafirah. Petang malam tu, ya Allah, terus jadi kufur pada Allah. Tak sembahyang kau, menghalalkan apa dia haram, mengharam apa dihalalkan oleh Allah. Mula-mula
dia membenarkan Islam. Akhirnya dia kata meragukan saya dengan Islam ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kita akan jumpa sekarang. Memang sangat keliru. Wa yusbihu kafira, kata Nabi, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ataupun di petang hari, malam, petang malam tu dia sebagai orang mukmin, datang ke majlis ilmu kuliah, duduk mengaji Quran. Besok hari pagi, kata Nabi SAW, wa yusbihu kafirah, jadi kufur dah pada Allah. Dialah orang yang memusuhi Islam. Dah terbalik dah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Mula-mula membenarkan hukum hakam Allah, akhir sekali dia mempersenda-sendakan hukum Allah. Memang sangat bercelaru dah. Ini kita akan berjumpa berlaku sekarang ni. Kita akan berjumpa. Hukum akan berubah-ubah dah. Akan berubah-ubah di kalangan ulama. Apa kata Nabi SAW sebabnya? Ketika itu, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Puncanya, sebab mereka sanggup menjualkan agama dengan dunia. Kita berlindung dengan Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Baiklah sama-sama kita baca. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Apa maknanya? Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai kebesaran dunia, kenikmatan dunia, pangkat besar, rumah besar, apa-apa kebesaran dunia, ya Allah. Ini bukan cita-cita kami, ya Allah. Ini bukan cita-cita kami, ya Allah. Bahaya. Lebih-lebih lagi ulama. Hatta kita sekalian pun, apabila kita sudah cinta sangat dengan dunia, bukan menggunakan dunia untuk keperluan nak pergi ke akhirat, kita dunia sebagai matlamat. Apabila dunia sudah melekat di hati, na'udzubillah min zalik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabi'u, dia boleh jual dah. Dia boleh jual dah agama dengan harga dunia. Yabi'u dinahu, dia boleh jual beli dah agama. Agama jadi murah lah. Halal haram tu dah jadi sangat-sangat murah lah. Dia jual bi'aradid dunia, bi'aradin minad dunia, sebab dia nak dapat nilaian dunia. Apa punca kata Nabi SAW? 6 punca. 6 punca. Kalau ada 6 punca ni, maka sangat mudah dia jualkan agama dia. Asar tak salat pun tak apa lagi, nak habis ni, sebab ada syarat ni, sehingga boleh qada asar. Ini sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Allahu Akbar. Dia akan berubah. Pendirian akhir zaman ulama akan berubah dah pendirian dia. Dia akan berubah. Sebab itulah ulama-ulama terdahulu baik Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ditawar pejawatan mufti, maka dia tak nak. Sebab aku akan terikat. Akhir sekali dia dipenjara kerana bercanggah mengeluarkan fatwa kehendak pemerintah. Dia dipenjara, mati dia penjara Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah juga diberi tawaran sebagai mufti. Imam Abu Hanifah tolak tawaran.
apabila iaitu Khalifah Mansur, dia suruh keluar pendapat menyatakan bahawa Al-Quran itu adalah hudus. Al-Quran itu adalah bukan qadim, bukan. Quran itu baharu. Lalu Ibn Abu Hanifah menyatakan Al-Quran tetap kalamullah. Di penjara dan dicemeti, disebab mati dalam penjara dengan sebatan. Imam Malik begitu juga, ditawar perjawatan mufti, tak nak. Dia tahu terikat, ambil perjawatan ni memang terikat. Kata Imam Malik, nescaya akan berubah hukum di bibir mulut aku kalau kami perjawatan mufti. Dia talak. Allahu Akbar. Akhirnya dia mati kelaparan, tak diberi makan, minum dan penjaga. Begitu juga Imam Ahmad Hanbali, mati di fitnah. Subhanallah. Sebab apa? Ulama terdahulu dia masih pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yaqulu sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa suatu musibah kepada umatku penyakit-penyakit seperti umat terdahulu. Allah Ta'ala akan kena juga musibah ini pada umatku. Apa penyakit umat-umat terdahulu? Allah Ta'ala datang virus yang bercampur dengan angin kepanasan, melekat pada kulit, hancur, meleleh. Kita hari ni virus taklah sampai meleleh kulit kan. Dulu virus ni melekat, dia hancur, luluh. Ya Allah, macam liling kena api, luluh. Umat terdahulu Allah Ta'ala hantar virus. Virus dia masuk dalam telinga, bunyian dia pecah kepala, pecah berkecah, pecah berbunyi. Virus berbunyi, masuk dia berbunyi, pecah kepala. Jadi retak. Umat terdahulu masuk virus, tulang dia jadi repuk. Ada kita tengok sekarang, tak repuk kita. Subhanallah. Namun kata Nabi SAW, sayusibu ummati, akan berlaku pada umatku ni. Virus-virus ni akan datang. Kita tak tahu ni virus banyak lagi nak datang tentang bentuk macam mana, wallahu a'lam. Namun Nabi SAW berdoa minta supaya kita selamat daripada penyakit seperti mana umat-umat terdahulu. Rasulullah doa. Bimbangnya Nabi SAW, virus-virus ni balak daripada Allah, wabak daripada Allah, ghalak daripada Allah, yang berbentuk teramat-amat susah. Inilah perlu kita berdoa dengan istighfar, minta sungguh dengan Allah. Allah akan angkat. Sebab banyak lagi kita nak buat kerja dakwah kan. Allahu Akbar, banyak lagi kita nak buat kerja dakwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, faqalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam, apakah penyakit yang melanda kepada umat-umat terdahulu? Kerana ada penyakit ni, Allah Ta'ala datang wabak. Allah Ta'ala datang wabak, Allah Ta'ala datang bala, Allah Ta'ala datang wabak, Allah Ta'ala datang ghalak. 3. Apabila ada 6 penyakit ni,
apabila ada 6 penyakit ni. Sebab 6 penyakit ni datang daripada tadi. Apabila umat Islam menjual agama dengan dunia, dia jual agama dengan dunia, memang hancur. Maka Nabi SAW beritahu 6 akan melanda pada umatku ni. Kalau dah 6 perkara ni ada pada umat Islam, subhanallah, Allahu akbar, wal a'yazubillah min zalik, maka datang lagi penyakit macam-macam balak, macam-macam wabak, macam-macam ghalak. Ghalak ni kesusahan sangat-sangat. Apa dia? Nabi SAW bersabda, penyakit yang Rasulullah bimbang. Rasulullah tak bimbang dengan virus ni. Rasulullah tak bimbang dengan virus ni. Sempat lagi beristighfar, minta ampun, kita mati pun mati syahid. Tetapi Nabi SAW bimbang 6 penyakit ni yang menyebabkan balak datang, wabak datang, ghalak datang. Apa dia? Al-ashar. Pertama, Al-asharu, yang pertama kata Nabi SAW, terlalu banyak seronok. Hidup ni jangan terlalu banyak seronok. Bukan Islam tak boleh bergembira, tetapi jangan seronok sehingga terkeluar daripada ajaran Islam. Seronok sangat, maka berhiburlah dia dengan berjudi, dengan berdansa, berdisko, lelaki perempuan bercampur bau, ya Allah, tari menari. Subhanallah. Nak berhibur, bola, perjudian bola, macam-macam, berjudi, lomba kuda, macam-macam. Allahu akbar. Sebab nak seronok sangat, bahaya. Kita ni kalau berseronok sangat sehingga lupa batasan Al-Quran dan hadis, ini sangat bahaya. Allah SWT tidak akan datangkan musibah melainkan 2 perkara aja. 2 perkara. Pertama, likai la ta'saw ala ma fatakum. Yang kedua kata Allah Ta'ala, wala tafrahu bima atakum. 2 perkara kalau Allah Ta'ala datang bala, Allah Ta'ala datang wabak, Allah Ta'ala datang ghalak, kesusahan. 3 perkara, 2 perkara, maaf. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Syu'ara 2 perkara. Pertama, likai la ta'saw ala ma fatakum. Bila mana Allah Ta'ala datang musibah pada kamu, maka kamu pun usahalah untuk berubat. Carilah kita apa-apa vaksin ke apa, berubat. Lepas tu alhamdulillah dah nampak dah menurun dah sikit hari ni. Alhamdulillah kita pun jadi seronok. Masjid surau pun dah buka, Allah seronoknya. Allah Ta'ala nak tengok kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku nak datang ke surau ya Allah, rindu nak tengok kawan-kawan kan. Lama tak berjumpa tuan-tuan ya Allah. Subhanallah. Inilah tanda kita bersyukur. Allah Ta'ala kata dalam Quran, aku nak tengok kamu begini. Aku datang apa-apa musibah, lalu kamu mengingati aku. Apabila sembuh daripada penyakit, sembuh daripada wabak, balak, maka kamu pun bersyukur, ya Allah. Masing-masing bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama. Yang kedua kata Allah Ta'ala, wala tafrahu bima atakum. Hei manusia, Tuhan kata, kamu ni jangan terlampau seronok sangat. Aku datang musibah sebab kamu seronok sangat, sehingga lupa kepada aku. Kamu terlalu seronok sehingga pasal malam tu lebih ramai daripada surau masjid. Betul tak? Ni buka pula, kurang pula masjid surau. Ini yang kita bimbang, golongan yang tidak berfikir. Wala tatafakkaru. Dia orang semua tidak berfikir. Sebab Allah Ta'ala datang musibah,
Kita bimbang datang sekali lagi, ya Allah. Lagi dahsyat pada ni, ya Allah. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Ada kawan saya nak berkongsi sikit malam ni, waktu teringat kawan saya semalam telefon. Kawan saya juga daripada Kelantan, lama dah tak berjumpa. Dia kena COVID. Lepas tu masuk ward, kena pensang. Dalam pensang dia, koma ni, ni pengalaman kita boleh ambil pengajaran. Lepas tu dia kata, dalam koma dia ni, dia tengok seorang raja datang. Raja ni pengaruh lah, kena taat dia. Tak tanyalah raja mana, raja Gopa ke, raja Melayu, tak tanya. Dia jadi dia dengan raja ni mesti kena takut lah, kena taat. Dia sebelum di koma, dia tak diberi minum air. Sebab COVID tak boleh minum air. Dia nak minum air, nurse kata tak boleh pakcik. Jadi tak minum lah, sebab nak buang kahak ke apa semua kan. Tu tak sedar dia. Dalam koma ni, subhanallah, Allahu Akbar, dia dahaga sangat-sangat ni. Sangat-sangat dahaga. Ni sangat-sangat dahaga. Dia kata minta lah air. Maka raja terdatang. Kamu nak air ke? Kalau kamu nak air, boleh, aku boleh buat bagi air. Dia siap tunjuk air. Kamu Islam Hindu? Kawan saya kata, aku Islam raja. Kami parti Islam, tuanku. Dia kata, kita dah kena darurah macam ni. COVID begini, dia kata, tak apa, kita ambil agama lain pun tak apa. Sebab kita, air ni Hindu yang punya. Kalau kita tak masuk Hindu, raja tu kata, saya pun Islam masuk Hindu. Saya masuk Hindu. Sebab saya nak pada air. Rakyat betul ni, kesian kat dia. Rakyat betul ni, dan kelaparan. Jadi betul pun lapar juga, dahaga juga. Betul terpaksa masuk Hindu, dan minta rakyat betul pun masuk Hindu lah. Ini dari dia koma, dia cerita ni. Dia kata macam mana ni? Raja aku pun dah masuk Hindu ni. Dia kata dahaga. Tengok iblis mari dah. Dahaga ni. Lepas tu dia orang kata raja dah masuk Hindu. Lepas tu dia dahaga. Dalam gini tiba-tiba dia dikejut oleh kawan dia. Lama dia koma ni, dikejut kawan dia. Ngucap. Barulah dia sedar. Sedar pelali tu dah hilang kan? Sedar pelali tu dia beri untuk 24 jam. Esok tu sedar tu, ya Allah, kena qada semua solat. Dia kata macam ni ya, dahsyatnya. Dia dengan Allah SWT, dia dengan iman. Apa amalan ada dah waktu itu? Apa amalan dia ada? Kalau dia tak jaga amalan, Allahu Akbar, dia tengah dahaga sangat. Ini Nabi SAW ingat. Inilah waktu sakaratul maut. Iblis datang. Hari ni pula saya berkongsi dengan abang saya, telefon tadi. Dia duduk di kota Wak. Dia letih sungguh-sungguh. Ingatan dah kurang. Ingat solat maghrib tak tahu, 1, kedua, ketiga tak tahu dah. Kena papah. Pergi bilik air. Lepas tu dia pun cerita saya tanya macam mana solat boleh kau begini. Dia kata kalaulah tak disuruh, dia tak boleh buat. Kalau tak disuruh solat, dia tak buat. Kata macam mana macam ni? Dia orang sembahyang, mengajar Quran tak boleh baca dah. Dia bercakap pula lemah oleh telefon. Dia kata tolong aku malik. Aku sebenarnya
benda ni ada suruh aku ni, dia tinggal lah. Dia kata benda-benda sunat ni. Mula-mula dia main gitu. Dia kata benda-benda sunat ni tak buat. Buat fardu je. Buat fardu je. Buat fardu je. Jadi dia pun tinggal yang sunat-sunat. Dia buat fardu. Alah, kita ni darurah, dia kata. Benda tu datang kat dia. Datang. Tolong bantu. Kononnya begitulah. Dia dalam Islam ni, dia kata darurah ni tak apa. Lama kelamaan dia suruh tinggal pula solat. Alah, tinggallah solatnya. Oh, Allahu Akbar. Ini dia tuan-tuan, ingat. Apa yang akan berlaku kita waktu kita nak mati, dia akan ikut keadaan kita sebelum kita mati. Kalau kita sungguh-sungguh jaga amalan sunat, insya-Allah sunat kita boleh buat lagi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh jaga amalan sunat, alah, sempat buat tak sempat. Satu tahap kita tidak ada qada punya sunat. Ini sangkut. Memang sangkut. Kalau orang jaga amalan sunat, selain sunat ni, dia tertinggal dia qada. Ini insya-Allah arwah Tugu Ni Aziz. Bayangkanlah dia dalam ICU tuan-tuan dia. Ubat pelali memang yang tertinggi sekali kata doktor tu. Dia boleh bangun tahajud. Boleh bangun tahajud. Orang tengok, macam mana dia boleh bangun tahajud? Lepas tu salat fardu dia boleh buat. Besok hari waktu tidak salat terus letih. Kejut-kejut pun letih. Tak boleh bangun. Kejut pun tak boleh. Doktor kejut tak boleh. Bila dia boleh bangun? Waktu salat fardu. Jam tak ada. Tak ada jam loceng. Waktu salat fardu, waktu salat sunat. Tahajud boleh bangun. Subhanallah. Ini amalan yang sudah dipraktik sewaktu sehat. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddati. Ingat sungguh-sungguh Allah Ta'ala. Kenal sungguh-sungguh. Ta'arraf ni bukan setakat ingat, kenal Allah. Ini cara kita mengenal Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita baca Quran, memahami ayat Quran, kita tadabbur, kita wirid zikir, berdoa. Ini nak kenal Allah. Apabila kamu kenal Allah, nak kenal Allah sungguh-sungguh, kamu nak kenal Allah. Kita salat fardu, sunat, tak cukup fardu, ambil sunat lagi. Sunat terluput, ya Allah, qada. Dia sanggup qada. Ini orang nak kenal Allah dengan salat. Ya'rifka syiddati. Nescaya Allah ingat kamu ketika kamu dalam kesempitan. Allahu Akbar. Jadi abang saya cerita tadi, kata ni memang nak saat akhir dah dia ni. Saya kata kena banyak mengajar Quran ni. Kata tak boleh nak mengaji ni, buka Quran pun jadi gelap Quran. Kata anak-anak macam mana tak pasang ke ngaji Quran ke? Ambillah tasbih letak kat jari. Dia kata kalau anak-anak tak bantu, tak ada. Ni tuan-tuan ya, orang dalam sakit tolong buka ngaji Quran, kita ngaji Quran, suruh dia berzikir, pegang. Allahu Akbar. Inilah ya, ibarat kata sekarang, kalau dalam bekas air apa yang kita isi, air yang keluar, air itulah. Dia tak akan keluar. Kalau kita isi air kosong lah. Kalau isi air kotor lah keluar. Begitulah kita dah buat gini usaha. Apabila sentiasa kita latih-latih dengan ibadah sebegini, inilah waktu kita nak menghadap Allah. Inilah yang keluar, InsyaAllah ya. Alhamdulillah. Baik. Dan yang pertama tadi, yang menyebabkan umat aku ni menimpa penyakit yang dahsyat lebih pada virus ni. Apa penyakit pertama? Al-ashadu. Penyakit terlampau nak seronok.
Satu. Yang kedua kata Nabi SAW, wal bataru, penyakit bermewah-mewah. Ingat ya, jangan kita niat nak bermewah. Hidup ni keperluan je. Jangan kita nampak nak bermewah. Penampilan mewah, na'udzubillah min zalik. Ini menyalahi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang yang kualiti tak apa, mahal tak apa, jangan nampak kepada batar. Batar ni dia penampilan gah dengan mewah. Dia suka digelar sebagai mewah. Ini penyakit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wat-takasur, mereka yang suka menghimpun harta sebanyak mungkin. Dia nak kumpul harta je tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang ni dia nak makan pun sikit je, tapi suka mengumpulkan harta. Kenapa nak bangga dengan harta ni? Dia tahu harta tak boleh buat mati, tapi dia suka kumpul harta. Itu penyakit kata Nabi SAW, wat-takassur. At-takassur, orang suka mengumpul harta, mengumpul pangkat. Dia nak megah je. Sebagaimana Allah berfirman, hal atak alhaakumut takassur. Ketika mana kamu mengumpul harta kekayaan, kumpul hatta zurtumul maqabir, bertemulah kamu dengan kubur. Jadi kita hari ni cari harta untuk dapat harta akhirat, cari harta dunia untuk harta akhirat, bagi makan anak isteri, itu semua dapat harta akhirat. Kita infak pada surau untuk harta akhirat. Inilah, jangan nak kumpul harta untuk nak megah dengan harta. 3. Yang keempat kata Nabi SAW, wattanajushu fid dunya. Ini penyakit akan menimpa pada umatku. Mari penyakit ni baru Allah Ta'ala datang 3 perkara. Mari datang 6 penyakit ini, barulah Allah datang 3 perkara. Pertama, balak. Yang kedua, wabak. Yang ketiga, ghalak. Kesusahan. Susah sungguh-sungguh. Balak ni berlaku, banjir, gempa, bumi, macam-macam. Wabak ni, inilah yang kita hadapi. Ghalak ni susah. Dia jadi susah. Kejatuhan ekonomi itu susah. Disebabkan 6 perkara ni. Yang keempat kata Nabi SAW, wattanajushu fid dunya. Tipu menipu kerana berebut harta benda. Ni tipu menipu. Sekejap sokong BN, sekejap sokong PH. Dia ni tuan-tuan, orang harga dah Melaka ni. Siang kita orang Melaka kan. Kita rakyat Melaka ni asyik kena tipu ke dia orang tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhir sekali kata yang dipetua, kita berubah, betul tak? Baru bagi peluang kat kita sikit. Nak minta peluang boleh tak? Tak boleh dah, berubah lah, kesian kepada rakyat. Nyanyo betul. Inilah Nabi SAW beritahu, inilah tipu menipu. Sebab nak dapat harta pangkat, nak dapat harta dan pangkat, inilah. Maka tanajush, kata Nabi, kamu lalu mereka tipu menipu. Ya Allah, penuh dengan penipuan. Baru Allah Ta'ala datang 3 perkara. Ini tu tengah berlaku wabak ni, tipu menipu lagi. Allah datang 3 perkara ni, 6 perkara ni. Sebab 3 perkara ni, balak, wabak, ghalak. Yang kelima kata Nabi SAW, apabila berlaku wattabaghudu, apabila berlaku perbalahan, memarah tengking dalam parlimen. Cuba tuan tak ada parlimen. Macam itulah kata Nabi. Wattabaghudu, akan berlaku tengking menengking, marah jadi, ya Allah, hiruk piruk. Apabila manusia hiruk piruk, tak boleh berselisih sikit.
Hak ni nak potong kiu, potong akak penumbuk apa semua. Itulah ya. Apabila dah jadi pencakaran, pembalahan, pergi ke mana-mana ada je berbalah, bertumbuk. Subhanallah. Kalau kita tengok sekarang, ya Allah, pelik dah Malaysia hari ni. Bertumbuk depan masjid, ya Allah, baru-baru ni minggu lepas 2-3 tempat bertumbuk, tuan-tuan. Nak masuk solat Jumaat ni, kesian, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hak ni tangkih, hak ni bab depan masjid bertumbuk. Malu, tuan-tuan. Subhanallah. Ni kata tak boleh, saya kena straight. Ni kata aku tak peduli, straight. Ni tutup pagar, dia angkat, dia orang sama aja angkat pagar. Dia kejar sampai pada masjid. Pengurus lari, pengurus dia bekerja ni. Main, tuan-tuan. Sebab itulah Rasulullah kata, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Rasulullah SAW sabda, alah, buat mudah-mudah lah, jangan melampau sangat, kata Nabi. Boleh fikir dengan logik akal lah, kan. Basyiru wa la tunaffiru, jangan sampai buat kecoh. Rasulullah dah bagi panduan. Allahu Akbar. Ini semua ujian, ya. Ujian, ya Allah. Kita pun kena banyak bertoleransi lah. Bertoleransi. Jadi hak mana tak ada dua dosa, jangan masuk lagi. Dia kata, boleh encik saya masuk? Nak kata apa, tuan-tuan? Ya Allah. Pakai kain selimut lah. Allahu Akbar. Baik. Dan yang terakhir sekali, Nabi SAW bersabda, watta'asudu hatta yakuna al-baghyu. Ini yang keenam. Apabila ada yang keenam penyakit ini, watta'asudu, hasad, dengki di antara satu sama lain, sehingga jadi zalim menzalimi. Ini dah berlaku. 6 perkara ni yang kita baca dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Hakim, maka betul lah Allah Ta'ala datang 3. Bala, wabak, ghala. Sebab ada 6 perkara ni. InsyaAllah ya, kita berlindung dengan Allah, minta dengan Allah, minta Allah Ta'ala selamat daripada 6 perkara, 6 penyakit yang sedang melanda umat hari ini. Tak terbatas pada sesiapa sekalipun. Allahu Akbar. Marilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berlindung dengan Allah. Jangan lupa bacalah doa tahmid yang kita baca tadi. Sesiapa yang baca doa ini, Allah angkat bala. Allah angkat bala, Allah Ta'ala angkat wabak, Allah Ta'ala jauh pada ghalak, kesusahan. Marilah sama-sama kita baca, minta hafal ya. Alhamdulillahi ala kulli halin, wa astaghfirullahal azim, wa atubu ilaik. Alhamdulillahi ala kulli halin, wa astaghfirullahal azim, wa atubu ilaik. Alhamdulillahi ala kulli halin, wa astaghfirullahal azim, wa atubu ilaik. Sekadar itulah saja tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bertemu di hari yang lain. Kiranya ada silap dan salah, terlebih bahasa perkataan, saya mohon ribuan kemaafan dan maafkanlah saya. InsyaAllah kita baca doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.